Sekarang ni kita diuji dengan satu penyakit ataupun satu makhluk Allah yang bernama COVID-19, virus corona. Satu dunia panik, satu dunia terkejut, takut. Kes kematian makin lama makin bertambah. Dan sekarang ini COVID-19 ini bergerak kepada gelombang yang kedua, dan cara dia bermutasi, iaitu cara dia berkembang lebih cepat dan lebih pantas. Sehingga hari ini kalau kita tengok bagaimana di Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, di bahagian Kaabah, kawasan mataf, kawasan tawaf di sekeliling Kaabah itu ditutup buat sementara waktu untuk proses pembersihan. Sayu hati kita bila melihat kawasan Kaabah yang seringkali dijadikan, tak pernah lagi lah, kalau dalam sejarah tu 1-2 kali sahaja, itu pun kerana banjir besar dan sebagainya. Tetapi pada kali ini kita dapat lihat kawasan mataf yang dikelilingi oleh manusia berebut-rebut, berpusu-pusu untuk melakukan tawaf. Pada hari ini sunyi dan sepi, lengang tanpa ada orang. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita nak ambil juga sedikit hikmah dan pengajaran, apa yang kita boleh ambil daripada nasihat yang Allah Ta'ala nak bawakan kepada kita. Dalam masa yang sama, kita mengambil keberkatan daripada syafaat baginda Nabi SAW. Moga-moga kita berbicara tentang Rasulullah, Allah Ta'ala akan memusnahkan, menghapuskan satu makhluk yang bernama COVID-19 ini, iaitu virus yang sedang menular di kalangan masyarakat manusia. InsyaAllah tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan rahmati Allah, kalau daripada awal tadi saya ada bawa satu mukaddimah yang selalu kita dengar, satu ayat, iaitu innal hamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Biasa dengar tak? Biasa dengar kan? Kalau orang berkhutbah, kalau nak memulakan ucapan-ucapan. Dan ayat ini memang sunat untuk kita baca bila mana kita nak memulakan apa-apa ucapan. Jadi esok mungkin tuan-tuan kena bagi ucapan dalam mesyuarat, tuan-tuan jadi YDP PIBG ke, tuan-tuan berucap dekat sekolah ke, tuan-tuan berucap dekat pejabat ke, tuan-tuan berucap dekat masjid dan surau. Jadi amalkan ayat ini, ayat muqaddimah. Innal hamdulillah, sesungguhnya kepada Tuhan kami memuji, nahmaduhu, kepada Tuhan kami mohon kebaikan, kemuliaan, wa nastahdih, dan daripada Tuhan kami minta hidayah dan jalan, wa nasta'inuh, dan kepada Tuhan kami mohon pertolongan. May yahdihillah, siapa yang mendapat hidayah, fala mudhillalah, tidak akan disesatkan Allah, wa may yudlil, dan siapa yang telah disesatkan Allah, fala hadiyalah, maka dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, kami naik saksi Allah itu adalah satu, tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku naik saksi bahawa Nabi itu Muhammad sebagai hambanya Allah dan pesuruh Allah. Ayat yang simple dan kita kena selalu baca kalau nak memulakan apa-apa ucapan. Ini mukaddimah lah. Sebab ada satu kisah daripada ayat ini, yang mana ada satu hari berlaku ketika Nabi SAW berada di Mekah. Ketika itu ada seorang lelaki yang cukup hebat. Dia ni bomoh yang cukup besar di sekitar tanah Arab. Semua orang kenal dia, semua orang teruja dengan dia, dan dia ni ada pengikut yang ramai. Dia ni bomoh yang memang tak payah diperkenalkan, semua orang tahu di kawasan Arab. Jadi dia ni rasa tak puas hati, sebab dia ni sekadar juara kampung. Orang kenal dia hanya dalam kawasan Mekah sahaja. Minta maaf, orang kenal dia hanya kawasan luar Mekah saja. Sedangkan Mekah ketika itu bandar yang cukup sibuk, bandar yang cukup ramai orang. Jadi dia rasa, aku ni tak cukup famous lagi ni, duduk dekat kawasan Arab ni tak cukup famous lagi. Aku kena masuk dalam kawasan Mekah supaya orang Mekah kenal aku, supaya orang semua tahu dan iktiraf aku ini seorang bomoh yang paling power sekali dalam kawasan Arab.
Jadi dia berniat dan bercita-cita untuk masuk ke Mekah supaya orang lebih mengenali dia. Dia pun berjalan masuk ke dalam kawasan Mekah. Siapa dia ni? Nama dia Ad-Dhimad. Dhimad, hadis sahih. Dhimad masuk ke dalam kawasan Mekah, tiba-tiba dia jumpa dengan satu kumpulan manusia. Satu kumpulan manusia ni terkejut. Ini Dhimad, orang paling famous ni, bomoh yang paling power, pawang yang paling hebat, doktor yang paling istimewa ni. Bukan calang-calang orang. Apa segala penyakit Dhimad boleh selesaikan. Apa segala masalah Dhimad boleh settlekan. Hantu, jin, syaitan semua takut dengan Dhimad ni. Dia sekali tiup terbang jauh dah hantu syaitan ni, jangan risau. Jadi bila dia nampak Dhimad ni, biasalah kita kalau jumpa orang famous, kita buat apa? Ambil gambar dulu. Dulu tak tahulah dia ambil gambar ke macam mana kan. Tapi bila dia jumpa Dhimad, dia ambil gambar, bersembang seronok, ambil tanda tangan, ambil autograf. Macam tu lah agaknya bila bertemu dengan orang yang famous ni. Akhirnya Dhimad pun cakap, boleh tak engkau tunjukkan kepada aku satu orang yang paling kritikal sakit di dalam Mekah ni, sebab aku ni nak pergi sembuhkan dia, aku nak pergi jampi dia. Orang-orang yang duduk berkumpul tadi, dia kata, dalam Mekah ni ramai orang yang ada banyak sakit, tapi kau jangan pergi jumpa dengan satu orang lelaki ni, jangan dekat langsung, jangan pergi bersembang langsung dengan satu orang lelaki ni. Dhimad tanya, siapa dia? Kumpulan-kumpulan as-sufaha di kalangan orang-orang kaki-kaki lepak dekat Mekah ni, yang duduk dekat pintu masuk kawasan Mekah, dia kata lelaki ni nama Muhammad, dia ni gila, dia ni tak betul, dia ni ahli sihir, jangan duduk dekat dengan dia, nanti tak pasal-pasal engkau jadi gila pula. Tapi kalau nak cari orang lain, banyak orang yang sakit dekat dalam Mekah. Dhimad bila dia dengar benda tersebut, dia rasa macam orang yang aku nak cari ni dah jumpa dah. Orang yang ada penyakit yang paling teruk sekali, aku dah tahu siapa dia, Muhammad. Dia pun masuk. Dia pun tanya, mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Orang pun kenal. Tu Muhammad tu dia selalu duduk kat sana, dia jalan macam ni, dia pergi macam ni. Dulu tak ada Instagram lagi, tak ada Facebook, tak tahu, muka pun tak tahu. Kalau sekarang ni tahulah, kat internet Google je Muhammad Rasulullah. Kalau dululah orang ambil gambar, kalau ada kamera masuklah gambar. Dulu tak ada, jadi kena tanya macam mana Muhammad, gaya dia macam mana, dia duduk kat mana. Orang bila tanya pasal Muhammad, tak ada lain, mesti orang ni nak masuk Islam. Jadi orang sungguh-sungguh lah kenal kan. Jadi pada ketika itu akhirnya Dhimad ni bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia jumpa dengan Rasulullah, dia kata, Muhammad, engkau ada lelaki yang dikatakan ahli sihir. Nabi pun tengok dia. Kalau macam tu lah teruk penyakit engkau ni, mes sini dekat dengan aku ni tok bomoh paling hebat, semua penyakit aku boleh ubatkan, kau jangan risau, aku datang nak sembuhkan kau. Sekarang kau dekat dengan aku nak jampi kau. Dia nak jampi Rasulullah, jangan main-main tuan-tuan kan. Tuan-tuan bayangkanlah, entah mana-mana orang datang daripada luar, dia datang masjid kita ni, tiba-tiba dia nak pergi jumpa Tok Imam, nak jampi Tok Imam, tak terkejut kita? Patut Tok Imam yang jampi orang, ni dia datang nak jampi Tok Imam, terkejut kita tuan-tuan. Jadi nak kata tuan-tuan rahmati Allah, dia ni nak jumpa Nabi, nak jampi Nabi, nak tiup dekat Nabi, nak bagi hilang setan-setan yang dia rasa ada dekat Nabi. Akhirnya Nabi pun berpaling tengok dengan dia. Nabi pun baca, innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maksudnya yang saya bacakan tadilah. Dhimad bila dia dengar Rasulullah baca ayat itu tadi, dia terkejut, terpaku dia. Dhimad kata, a'id kalimataka alayya haula'i. Muhammad, tolong ulang balik apa yang kau baca tadi daripada awal sampai habis. Nabi pun ulang balik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastahdi may yahdihillahu fala mudhillalah, sampai habis. Dhimad kata, a'id kalimataka alayya haula'i, ulang balik kali kedua. Nabi pun ulang balik, innal hamdalillah. Dhimad kata, ulang balik kali ketiga, a'id kalimataka alayya haula'i, ulang balik kali ketiga. Maka Nabi pun ulang buat kali yang ketiga. Dhimad pergi jumpa dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Dhimad ambil tangan Rasulullah. Dhimad kata pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad,
Aku dah bertemu dengan seluruh penyair-penyair. Aku dah bertemu dengan seluruh bomoh-bomoh. Aku dah bertemu dengan semua orang yang hebat-hebat, penyanyi-penyanyi, pemuzik-pemuzik, tapi aku tak pernah dengar satu ayat yang keluar daripada mulut engkau yang ayat ini cukup melembutkan hati aku dan aku cukup terpikat dengan ayat ini. Jadi Muhammad, aku rasa dan aku yakin ayat ini menunjukkan bahawa engkau adalah seorang nabi dan utusan daripada Allah. Maka Muhammad, Islamkan aku. Kata Nabi, kalau engkau masuk Islam, adakah engkau seorang ataupun seluruh pengikut-pengikut, peminat engkau masuk Islam juga? Kata Dimat, kalau aku masuk Islam, maka aku akan minta seluruh pengikut dan peminat aku juga masuk Islam. Maka ketika itu Nabi pun mengislamkan Dimat, dan Dimat jadi Islam. Seluruh pengikut dan peminat Al-Dimat pun semuanya masuk Islam. Jadi nak tuan-tuan, hebatnya kalimah daripada hadis ucapan baginda Nabi, innal hamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu. Itu je tu, belum cerita bab lain lagi. Nak kata bagaimana kehebatan yang datang daripada Rasulullah SAW. Sebab itu kalau hari ini kita berdepan dengan segala penyakit, segala masalah, segala duka cita, segala kekecewaan, segala derita, apa sahaja, maka kembalilah kita balik kepada mengenangkan baginda Nabi SAW, kerana kepada baginda itu adalah asy-syifa, ubat. Ada pada Rasulullah itu penawar kesembuhan.